Sulaiman An-Nadwi ini sedikit dia punya cerita. Saya punya ada cakap yang ada. Sulaiman An-Nadwi ini adalah merupakan guru kepada Abu Ali Hasan An-Nadwi. Abu Ali Hasan An-Nadwi ini seorang ulama hadis yang besar, tapi dah meninggal di India. Dan dia kalau tengok salah silap Abu Ali Hasan An-Nadwi juga salah silap dia sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi dia adalah salah seorang kepada guru kepada Abu Ali Hasan An-Nadwi. Anak murid dia yang kita kenal, anak murid Abu Ali Hasan An-Nadwi ini antaranya Ustaz Fahmi Zamzam, orang yang lama belajar dan di India dengan Syekh Abu Ali Hasan An-Nadwi. Baik, apalah, waktu sedikit sebanyak berhubungan itu. Jadi kita baca sekali yang kita mampu pada pagi ini, yang bakinya perempuan balik baca sama rumah lah. Lepas itu kalau ada masalah lagi, insyaAllah kita bincang. Sebenarnya dalam buku ini kalau kita tak bincang pun boleh faham sebab bahasa dia mudah. Semua kalau kita bincang tu nampak lebih sonok lah, ramai-ramai. Macam makan bopuk yang sonok mudah sikit je, tapi bopuk tu sedap. Kalau makan seorang-seorang, ayam boleh tu tak mau sedap ke? Sama ada macam ngaji minggu juga lah. Jadi tak apa walau macam mana pun, insyaAllah pada pagi ini setelah kita bincang pada kali yang pertama dulu, pada sesi yang pertama, selesai kita akan mula pada pagi ini di muka surat 22. Buka muka surat 22. Kemudian yang telah lalu itu kali tengok lah, kali ulang balik lah. Di muka surat 22 kita akan bermula di situ pada pagi ini, insyaAllah, iaitu yang kelima. Di nombor yang kelima itu pelajaran paling penting daripada pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada hasil perkahwinan? Jadi disebut itu yang kata kita telah mendapat gambaran yang sangat jelas tentang perkahwinan. Saya sangkut tak nak gambar. Pelajaran paling penting dari pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita telah mendapat gambaran yang sangat jelas tentang perkahwinan Rasulullah SAW dengan Aisyah. Lepaslah kita bicara jadi bagaimana proses merisi proses perkahwinan dan berapa mahal itu kita dah bicara. Disebut itu tentang mahal yang baginda berikan, serta tentang bagaimana kedua-duanya memulakan hidup bersama. Jadi bila tahun yang disebut Nabi duduk sekali dengan Aisyah, sebab Nabi berkahwin dengan Aisyah di Mekah, kemudian duduk sekali dengan Aisyah di Madinah. Jadi itu pun kita telah bincang. Semua fasa itu dilaksanakan secara sederhana dan bersahaja tanpa memaksa diri untuk berfoya-foya. Bahasa Jawa itu bahasa penterjemah sebenarnya, dan menghamburkan harta. Maknanya tak jual sana. Bahasa kita tak jual sana. Jadi ini berdasarkan dengan firman Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26. Jadi pengarang dia kaitkan dengan ayat itu, dia nak menggambarkan bahawa perkahwinan yang berlaku di antara Nabi dengan Aisyah itu dalam keadaan yang cukup simple, cukup sederhana. Jadi dia kaitkan dengan ayat itu. Itu pengarang kait. Asalnya ayat itu sama lagi tu, situ tak habis ayat itu. Dia mulanya ayat 26 itu cerita muhumis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun dalam surah Al-Mutaffifin kan, dalam wailul mutaffifin. Ayat yang sebelum itu, ayat yang ke-25, yusqauna min rahiqin makhtum. Ayat yang sebelum itu. Jadi kenapa dikaitkan begitu? Kerana dia nak menceritakan bahawa orang-orang yang Allah janjikan syurga, dia tidak bermaksud kepada kemewahan dunia. Jadi saya sempat tengok semalam ni dalam tafsir Azhar, tafsir Hamka. Jadi dia memulaikan begini, dia kata berhubung dengan ayat itu. Dia kata artinya bahawa Allah mengkhabarkan, Allah nak beritahu bahawa berlomba-lomba mengejar kedudukan yang mulia. Dia nak kaitkan bahawa perkahwinan antara Aisyah dengan Nabi itu dalam keadaan yang cukup sederhana, bahawa mereka itu tidak mendambakan, tak terlalu juah dengan jaga kehidupan di dunia lah. Maknanya kuat dalam keadaan sederhana. Taklah sewa hotel 5 bintang. Kita lah ni untuk melalui
jarang buat rumah dan buat di dewan, apalah sebab mungkin dari segi masalah tempat dan sebagainya. Tapi ada jual lagi buat di hotel, di bidang. Dan itu panggilan untuk mana pun tawak. Mudah-mudahan dapat berkat. Dan itu adat kita sekarang ni. Mudah-mudahan dapat berkat daripada menteri-menteri yang ada. Kalau ada berkat. Baik, jadi di situ dia nak kaitkan yang tidak ada yang mengejar kedudukan yang mulia yang tiada taranya di akhirat. Hanya mereka-mereka ini mengharapkan syurga Allah yang tidak ada bandingnya kalau dibandingkan dengan dunia. Mahligai yang tinggi yang Allah janjikan kepada orang yang berlomba-lomba untuk mengejar syurga Allah ini, Allah akan bagi dalam bentuk mahligai yang cukup tinggi. Jadi minuman yang tersendiri, ada minuman khusus dalam syurga Tuhan sediakan untuk orang yang hidup dalam syurga. Yusqaw min rahiqin makhtum, itu ayat yang ke-25 ayat sebelum yang bawah tu. Jadi Tuhan nak cerita bahawa nikmat dalam syurga itu Allah bagi kita minum minuman yang special. Khitamuhu misk. Bukan cincin. Cincin boleh terjemah juga, tapi disebut itu isil. Khitamuhu misk. Disilkan tudung botol ni, tudung botol minuman dalam syurga itu disil dengan misk. Misk ni tudung tu dengan haruman kasturi. Kenapa Tuhan buat perumpamaan itu? Tuhan nak cerita bahawa keistimewaan yang Allah nak beri kepada penduduk syurga itu, bahawa minuman pun belum pernah disentuh oleh siapa-siapa. Macam mineral water lah, disebut itu Dasi lah. Disil, if still broken dia kata, kalau still terkoyak ke apa kan, jangan pakai lah. Jadi nak cerita bahawa itu keistimewaan yang Allah sediakan untuk penduduk syurga. Dan sil itu disilkan dengan haruman kasturi. Dan Hamka sebut, dia kata kalau Allah menyatakan disil pun dengan haruman kasturi, apa tak diisi di dalam tu? Nyatakan cerita muhumis. Wa fi dzalika, oleh kerana yang demikian itu, falyatanafasil mutanafisun. Bila Tuhan cerita kehebatan syurga, nikmat yang ada dalam syurga, siapa nak berlomba-lomba? Itu dia kaitan dengan yang disebut oleh sekarang itu. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu, kalau kita tengok terjemah dalam buku kita tu, dia kata artinya, dan untuk yang demikian itu hendaklah orang berlomba-lomba untuk mencari akhirat. Janganlah disebut itu, hamka sama lagi dia kata janganlah berlomba berebut pangkat dengan tanduk menanduk. Itu dia banyak sebab tafsir yang sesuai dengan zaman kita, yang hampir dengan kita ni, boleh kita tafsir Melayu ni tafsir hamka. Jadi yang dia buat huraian tafsir tu nampak ada kena atas kepala kita. Dia kata kalau nak pangkat pun jangan bawa sangat. Ikut dia punya nolak. Jangan pijak kawan. Itu orang yang begitu hamka sifatkan, itu bukan orang yang falyatana fasil mutanafisun. Bukan orang yang mencari kedudukan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kisah dari kita tengoklah, nilai sekadar mana kita duduk. Tak apa, situ habis untuk ayat itu. Kemudian kita sambung lagi, salah satu pelajaran paling penting dari perkahwinan ataupun pernikahan kedua-dua insan paling mulia itu terletak pada kemampuan mereka untuk merombak tradisi. Tapi dia kata yang lebih besar lagi, hasil daripada perkahwinan Aisyah itu boleh merombak tradisi orang Arab ketiga itu. Karena sebelum itu kita sebutkan, sebelum pada sesi yang pertama dulu kita bincangkan, orang-orang Arab ini kalau dia berkawan baik antara dua, misalnya saya dengan saudara Syamsul ni kawan baik. Jadi saya tak boleh kahwin anak saudara Syamsul yang perempuan sebab dia kira saudara. Itu tradisi ataupun adat orang Arab jahiliyah ketika itu. Jadi bila Nabi berkahwin dengan Aisyah, Nabi telah merongkai satu tradisi yang tidak patutnya berlaku. Tapi oleh sebab adat ketika itu yang lebih besarnya daripada hasil perkahwinan Aisyah dengan Nabi. Sebab Abu Bakar sahabat baik dia. Jadi bila sahabat baik ini dia saudara.
Dia kira dua balik. Maksudnya bila dua balik. Bila dua balik maknanya anak abang dengan abang dengan anak adik itu tak ada kahwin lah. Sebab anak tekan. Seolah-olah macam tu pada pandangan masyarakat Arab ketika itu. Jadi Nabi merombak dan Nabi berkahwin dengan Aisyah dan merombak. Dan peristiwa itu telah kita bincang, dirakamkan, disebutkan bahawa Abu Bakar sendiri pun jadi confused. Jadi kenapa? Bila binti Hakam sebenarnya yang perempuan yang isteri kepada Osman bin Maz'un itu Khawlah binti Hakam, dia datang jumpa dengan Nabi, dia promote dekat Nabi setelah Nabi kehilangan Sayyidatina Khadijah, setelah Khadijah meninggal. Dan kita kena maklum bahawa Nabi tidak pernah berkahwin dengan mana-mana wanita semasa hayat hidup Khadijah. Sayang Nabi dengan Khadijah tu. Kemudian selepas daripada itulah Nabi masa duka cita, isteri meninggal, kemudian celah-celah tu Pak saudara pula Abi Thalib yang mendukung Islam juga meninggal. Jadi bila meninggal pada masa ketika itu orang-orang Arab Quraisy di Mekah sudah mengenalkan satu dipanggil apa? Tawanan. Nabi ini dikepung, Nabi dan keluarga Nabi ini dikepung, tak dibenarkan keluar, disekat, sedang dibuat sekatan ekonomi. Jangan bagi masuk ke kawasan Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim disebut. Bani Hashim ini masuk anak Abdul Muttalib dan Bani Hashim. Tak dibenarkan masuk. Tempoh lama, hampir sampai dikatakan hampir 5 tahun. Ditekan, Nabi ditekan. Tapi ketika itu Khadijah masih hidup dan Abi Thalib masih hidup. Di celah-celah ditekan itu Khadijah meninggal, juga Abi Thalib meninggal. Lagi Nabi rasa terlalu sedih mana ditekan. Sebab dua orang inilah yang membela Nabi. Walaupun dibela, Khadijah juga daripada keturunan bangsawan, keturunan orang hebat-hebat, tapi oleh sebab masyarakat Quraisy ketika itu tak boleh nak terima bahawa Nabi ini membawa satu mesej baru, satu risalah Islam yang dipelopori oleh Fir'aun Mekah ketika itu. Kalau kita tengok dalam satu buku yang dikarang oleh Syekh Ahmad Ismail, dia kata Fir'aun Mekah, Abu Jahal. Fir'aun Mekah, Abu Jahal. Kemudian oleh bapa saudara Nabi sendiri, iaitu Abu Lahab. Abu Lahab. Oleh dua orang ni lah perancang. Dua orang ni lah perancang yang akhirnya dikenakan sekatan ekonomi kepada keluarga Bani Hashim. Tapi dia terbalas, Abu Lahab terbalas sebab dia dikecualikan. Sebab dia yang tak setuju dengan Nabi. Ada yang mana menyokong dengan Nabi, semua disyak. Jadi bila ada berlaku itu, Nabi Khadijah pun meninggal. Jadi Khawlah binti Hakim, isteri kepada Osman bin Maz'un, dia datang berjumpa dengan Nabi, dia mempelawar. Dia komunat, dia kata tak pasal nikah lain dah. Kalau bahasa kita bukan. Tak pasal nikah lain dah, larat kedua orang tua ni. Jadi Nabi tanya, dengan siapa? Lepas itu Khawlah pun tanya, nak janda kan, nak tahu? Nak sweet 17 kan, nak hak yang pencin sikit. Lepas itu Nabi tanya, hak pencin dengan siapa? Dengan Saudah. Baik. Kalau dengan hak yang sweet 17, bukan sweet 17, sweet 7. Bukan 17 mana tu, 7. Umur 3 tahun. Hak 3 tahun, dia kata dengan anak saudara kau. Kalau aku sebut dengan anak saudara kau sebab Nabi baik dengan Abu Bakar. Namanya Aisyah. Jadi Nabi kata, bahasa mudahnya Nabi kata, okeylah, mana? Dan disebut juga dalam sirah dikatakan Nabi berkahwin dengan Saudah dulu. Dua-dua Nabi kahwin. Nabi kahwin dengan dua-dua sekali. Nabi berkahwin dengan Saudah dulu. Kemudian selepas daripada itu Nabi berkahwin dengan Aisyah. Pada tahun yang sama, cuma bulan yang berbeza itu. Cumanya Nabi berkahwin dengan Aisyah itu Nabi tak duduk sekali lagi. Sebab Aisyah terlalu bawah umur 7 tahun. Jadi Nabi tahu dulu. Nabi suruh Abu Bakar belah dulu besar sampai berhijrah ke Madinah, barulah Nabi duduk dengan Aisyah. Dulu belah besar. Macam kita beli kereta mainan kat cucu. Dapat cik beli kereta ni, cik balik belah besar. Pujuk cucu tu. Lepas cucu nak elok lagi, tu pun rasa tahu. Tak ada duit nak makin pun habis lah. Tak apa cik nanti hari-hari elok, cik balik belah besar. Baik, tak apa. Bila dah berlaku begitu,
Akhirnya kahwinlah antara Nabi dengan Aisyah. Kita nak bincang soal Aisyah, sebab kita bincang tanya Aisyah. Jadi hasil daripada perkahwinan Nabi dengan Aisyah itu, maka terombaklah beberapa adat dan tradisi yang berlaku pada masyarakat Arab ketika itu. Jadi di antaranya yang saya sebut tadi. Nanti akan disebut dua tu, sebenarnya. Berikut dia kata, berikut ini contoh tradisi-tradisi buruk. Disebut tradisi buruk yang hidup pada zaman itu. Maknanya yang berlaku pada zaman itu. Pertama dia kata bangsa Arab beranggapan bahawa bernikah dengan putri teman, anak kawan lah, putri teman ke anak kawan, yang telah dianggap saudara sendiri merupakan perbuatan yang terlarang. Mereka menyangka bahawa persaudaraan yang berlandaskan hubungan persahabatan itu sama seperti persaudaraan yang berlandaskan oleh hubungan kekeluargaan. Soalan anggapan masyarakat Arab ketika itu. Itulah yang terjadi ketika Abu Bakar merasa ragu-ragu menerima pinangan Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh Khawlah. Abu Bakar pun masa boleh ke tak boleh, jadi paksa Khawlah, paksa balik berjumpa dengan Nabi. Nabi terpaksa bilang balik. Dia dengan Abu Bakar itu cuma saudara Islam, saudara satu agama, bukan semua sport ada sebelumnya. Bukan semua sport. Kemudian Rasulullah sendirilah yang akan menegaskan bahawa Aisyah halal untuk baginda nikahi dan menyatakan bahawa hubungan persaudaraan antara baginda dan Abu Bakar merupakan ikatan persaudaraan seagama, satu agama. Itu yang pertama. Yang pertama hasil daripada perkahwinan itu yang kita boleh ambil pelajaran. Yang kedua disebut di situ, bangsa Arab tidak mahu berkahwin, tidak mahu bernikah atau menikahkan putri mereka pada bulan Syawal. Itu juga adat orang Arab. Pada masa itu tak boleh berlaku kedua kahwin pada bulan Syawal. Pandangan orang Arab. Kita boleh bulan apa? Bulan Safar. Bulan Safar dulu. Kalau tak ada orang tak kira Safar, Maret, Syawal, tak ada. Lepas bila tak kira Safar, Syawal, Maret tu, dia bagi di sekolah pula. Kalau yang tak kira di sekolah lah. Asalkan ada cuma hari Jumaat je. Takut tak ada. Tak ada. Kalau sampai ada perintah ahli itu boleh ada. Hari Sabtu, Ahad ada berapa orang boleh. Tak mikir orang. Jadi dia kata bangsa Arab pun begitu juga. Ada adat yang tidak boleh dibuat menuai kahwin pada bulan Syawal. Mereka terpengaruh oleh sejarah bahawa penyakit sampah ni apa? Penyakit awak lah kau. Faham ke perempuan belakang hak luar pada utama penyakit awak? Itu penyakit awak. Penyakit hak kena dekat ayam, bila kena penyakit tu tak ada ubat. Ubat dia mati ya. Habis satu lauk, kalau tomat satu lauk. Mati habis ayam, penyakit sampah. Jadi itu kepercayaan masyarakat Arab ketika itu. Jadi bila Nabi berkahwin dengan Aisyah, tertolak ataupun terlongkai. Nabi berkahwin pada bulan Syawal dengan Aisyah. Nabi duduk sekali dengan Aisyah pun pada bulan Syawal. Rasulullah penyakit sampah akan melewat pada bulan Syawal. Kemudian Rasulullah SAW berniat untuk menghilangkan kepercayaan yang tidak berasas atau tidak berdasarkan itu. Mana tak ada. Tak ada apa pun sebenarnya. Ada saja. Kita pun banyak adat Melayu. Lambungkan. Memang masuk kampung. Dulu lah. Memang masuk kampung. Dia kata apa? Dia tak cucu. Kata jangan lambungkan. Takut jatuh ke ayam. Takut nanti ayam kotor. Dia kata lambungkan. Memang masuk kampung. Dulu kau rumah dekat hutan lah. Dekat lah. Jadi tak kena dengan wanita. Kita menakutkan dengan sesuatu yang tidak sepatutnya. Aisyah sendiri menganjurkan kepada keluarganya untuk melangsungkan pernikahan pada bulan Syawal. Disebut itu. Dia berkata, Rasulullah SAW ini hadis ini kita dengar. Ini yang bagus dari buku ini, kerana bila dicerita dengan sejarah dikaitkan dengan hadis. Hadis yang disebut. Cuma hadis itu dia tak umumkan dalam bentuk makan, dia umumkan dalam terjemahan. Jadi pada semuanya kita tahu bahawa sejarah ini berlaku berdasarkan dengan hadis-hadis yang sahih. Aisyah sebut, dia kata Rasulullah SAW menikahi aku pada bulan Syawal. Itu Aisyah sebut dalam hadis. Kami juga mula hidup bersama pada bulan Syawal. Duduk sekalipun dalam bulan Syawal juga. Adakah isteri Rasulullah SAW yang lebih beruntung dibandingkan dengan aku? Jadi Aisyah tanya lah. Adakah siapa lagi yang beruntung pada aku ni? Biasalah bila dah kahwin ramai ada juga. Akak sikit-sikit tu, anak penek dia tu. Aku pun suka ikat sana.
Begitulah. Itulah. Tapi tak apa yang tu. Kemudian hari itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi dan Imam Baihaqi. Ramai orang riwayat hadis. Hadis sahih. Yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga, pengajaran yang dia boleh ambil daripada perkawinan Nabi dengan Aisyah itu, bangsa Arab juga terbiasa menyalakan api di hadapan mempelai. Ini ada Hindu ni. Hindu ambil. Dalam adat mereka, seorang suami juga mendatangi isterinya pertama kali dengan cara ditandu. Naik apa? Naik tandu. Busuk. Imam Bukhari dan Al-Qastalani mengatakan bahawa Rasulullah SAW kemudian menghapuskan kebiasaan itu. Jadi adat yang ketiga di kalangan orang Arab, bila berkahwin mesti kena buat pelamin. Depan pelamin itu kena menyalakan kubur api. Macam kita tengok kat Manusia lah. Rajullah pusing. Ikat pula tali. Nanti itu ikat. Sambung apa, nak rambutkan apa ikat. Jadi kalau putus je lah pusing tapi itu kalau tak sah tu. Tak sah, putus mualat. Putus mualat. Jadi jangan begitu je lah. Ikat lah tu suami pun ikat. Yang pengantin dengan hak yang lelaki dengan perempuan tu pakai elok. Yang tu suami tu baju tak cukup. Itulah adat kita, adat Hindu ya. Kemudian kita pun bila Datuk Nenek kita awal-awal dulu katanya mengikut sejarahnya Hindu masuk dulu. Agama Hindu yang masuk dulu ke kita ni, ke Asia ni, ke Melayu, bukan yang Melayu ni. Tengok di Canggih, Lepas Pujang dan sebagainya mengikut sejarahnya. Jadi kita pun terpengaruh juga dengan adat Hindu. Begitu juga dengan saudara kita di sebelah Indonesia itu juga menerima awalnya agama Hindu. Jadi terpengaruhlah kita ya dengan adat Hindu. Sampai hari ini kita pun ada sedikit Hindu. Sebab tu orang tua kalau marah nak nyawat buat panggilan ni, marah tu. Panggil panggilan. Cakap tak sudah. Kata ni lah. Itu panggil. Jadi kita pun ada juga ada itu. Bukan orang masyarakat Arab yang kita tu. Jadi kita juga ada. Cuma kita tak juga pergi lah. Jadi bila Nabi berkahwin dengan Aisyah, maka adat itu dihapuskan. Imam Bukhari dengan Imam Qastalani menyebut bahawa Nabi menghapuskan adat itu. Adat tak terpakai. Jadi itu pelajaran ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada hasil perkahwinan antara Nabi dengan Aisyah. Sebab kita kena ingat, perkahwinan antara Nabi dengan Aisyah berlaku adalah dengan peraturan Allah. Allah yang tahu. Mana bukti, mana dalil? Ketika mana berlaku hadisul ifki, nanti kita akan buat belakang. Ketika mana berlakunya hadisul ifki, peristiwa Aisyah difitnah. Aisyah berlaku, katanya bahasa mudahnya, Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Katanya digemar-gemburkan oleh ketua munafik ketika itu di Madinah, namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini dia memang ketua munafik. Dia tak perhati dengan Nabi sampai mati. Jadi mereka akan cerita bila ketika mana Aisyah balik, Nabi balik daripada perang Bani Mustalik. Dan adat Nabi, yang saya sebutkan, adat Nabi bila dia nak pergi dalam mana-mana perjalanan ataupun nak pergi berperang, dia akan undi mana isteri yang kena bawa. Jadi kebetulan dalam perang Bani Mustalik itu cabut-cabut undi kena ke Aisyah. Kena Aisyah, bawa lah Aisyah pergi. Bila bawa Aisyah ni, unta itu diikat macam kita kata karavan di belakang tu, untuk karavan, tahu karavan? Macam buat macam anong. Orang dah pedang ni tahu bahasa anong kata tadi. Buat macam anong tu ikat di unta belakang. Kemudian Aisyah duduk di atas dah. Kemudian bila dah selesai perang dengan Bani Mustalik, dalam perjalanan balik, sikitlah kita cerita sikit. Dalam perjalanan balik, Nabi singgah. Tentera-tentera Islam itu singgah di satu tempat. Rehat saat tangan kaki, buat dulu jalan kaki yang unta yang ada unta yang jalan kaki, buat saya jalan kaki. Ketika itu ketika itu. Jadi berhenti di satu tempat rehat. Rehat itu kebetulan malam. Bila malam, dah rehat di satu tempat, Aisyah dia puasa nak buang air. Bila dia puasa nak buang air, dia keluar daripada karavan itu. Keluar daripada karavan, dia tak beritahu kat orang, dia pergi buang. Tunaikan hajat dia. Kemudian bila dia balik main dekat
Kalau yang dia tu, dia rasa kalung dia pakai kalung. Kita nak pergi tu. Kalung hantar dia tu. Gagal-gagal tak ada rantai. Bila tak ada rantai, patah balik pergi cari. Bila ketika pergi cari tu, yang driver yang bawa Aisyah minta pasal. Kata Aisyah tak duduk di dalam tu. Dan Aisyah pun tak beritahu. Bila tak pasal, Nabi kata, okey kita bergerak sekarang. Bila bergerak, semua mengikut arahan Nabi.